Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ifah Hatira binti Cik Omar. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan hukum idgham. Hukum idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Apa yang dimaksudkan dengan idgham adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mula-mula kita tengok kepada idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah dari segi bahasa adalah memasukkan, manakala dari segi istilah adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah berserta dengung. Huruf idgham ma'al gunnah terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama huruf ya, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf mim dan yang terakhir adalah huruf nun. Hukum bacaan bagi idgham ma'al gunnah adalah dengung sebanyak 2 harakat. Seterusnya, kita lihat apakah contoh potongan ayat yang menunjukkan penggunaan hukum idgham ma'al gunnah. Yang pertama iaitu huruf ya. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, contoh ayatnya adalah faman yakfur. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ya, contoh ayatnya adalah wa barakum yaj'alun. Seterusnya, huruf kedua iaitu huruf nun. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun adalah min ni'mah. Apabila tanwin bertemu dengan huruf nun, contoh ayatnya adalah amilatun nasibah. Yang ketiga, huruf mim. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, contoh bacaannya adalah min mithlih. Apabila tanwin bertemu dengan huruf mim, contoh potongan ayatnya adalah biharbin minallah. Dan yang terakhir adalah huruf waw. Apabila nun mati bertemu dengan huruf waw, contoh potongan ayatnya adalah min waraih. Seterusnya adalah tanwin bertemu dengan huruf waw. Contoh bacaannya adalah nakhilin wa a'lam. Seterusnya kita lihat kepada hukum idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah dari segi bahasa ialah juga memasukkan maksudnya. Dan dari segi istilah adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah terbahagi kepada 2, iaitu huruf lam dan huruf ra. Hukum bacaan bagi idgham bila gunnah adalah tanpa dengung. Seterusnya, mari kita lihat contoh bagi idgham bila gunnah. Yang pertama adalah huruf lam. Apabila nun mati bertemu dengan huruf lam, cara bacaannya adalah fa illam taf'alun. Manakala tanwin bertemu dengan huruf lam adalah khairul lakum. Dan huruf yang kedua iaitu huruf ra. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ra, cara bacaannya adalah mir rabbih. Manakala tanwin bertemu dengan huruf ra, cara bacaannya adalah tawwabar rahimah. Dapat kita bezakan bahawa hukum idgham ma'al gunnah kita membacanya dengan dengung sebanyak 2 harakat. Manakala hukum idgham bila gunnah, cara bacaannya adalah tanpa dengung. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan sambung hukum tajwid bagi hukum iqlab dan idgham mutaqaribain. Okey, baiklah, untuk hukum iqlab ni maksud dia adalah menukarkan bunyi nun mati ataupun tanwin kepada mim berserta dengung. Untuk konsep iqlab ada 2. Yang pertama nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan yang kedua, sebuah kalimah yang memiliki mim kecil di atasnya dan bertemu dengan huruf ba. Baiklah, saya akan bawakan satu contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, fusukum bikum. Okey, fusukum bikum. Pada huruf qaf tersebut terdapat mim kecil di atasnya dan bertemu dengan huruf ba. Persoalannya, cara bacaannya ada 2. Yang manakah lebih baik dan manakah boleh diterima? Baiklah,
persoalan cara bacaan dia adalah fusukum bikum, itu adalah cara bacaan bagi merapatkan bibir. Yang kedua, fusukum bikum, itu adalah cara bacaan meregangkan bibir. Yang mana meregangkan bibir ni adalah cara bacaan yang kamil ataupun yang sempurna, yang lebih baik. Manakala cara bacaan bagi merapatkan bibir adalah boleh dan diterima oleh masyaikh. Okey, yang seterusnya, hukum tajwid bagi iqlab yang kedua adalah katibum bil ad. Pada kalimah tersebut, huruf ba di atasnya terdapat mim kecil yang bertemu dengan huruf ba. Cara bacaan untuk meregangkan bibir adalah katibun bil ad. Yang seterusnya, katibun bil ad. Okay, untuk meregangkan bibir sama juga seperti tadi adalah cara bacaan yang terbaik, yang kamil, yang sempurna adalah meregangkan bibir. Tiada masalah untuk baca iqlab dalam keadaan merapatkan bibir, tetapi adalah lebih baik untuk membaca iqlab dalam keadaan meregangkan bibir. Okey, baiklah, bagi hukum idgham mutaqaribain. Sebelum tu kita kena faham dulu konsep bagi idgham mutaqaribain. Idgham membawa maksud adalah memasukkan satu huruf ke satu huruf yang lain. Mutaqaribain adalah qarib ataupun dekat ataupun maksudnya hampir. Kita pertemuan dua huruf yang sama sifat dan sama makhrajnya. Untuk idgham mutaqaribain ada dua huruf. Yang pertama adalah huruf lam bertemu dengan huruf ra, dan yang kedua huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Okey, saya bawakan satu contoh daripada surah An-Nisa ayat 158, iaitu barrafa'ahu. Pada huruf ra tersebut terdapat tanda syaddah. Jadinya cara bacaannya yang tepat adalah barrafa'ahu dengan memasukkan huruf lam kepada huruf ra dan menjadikan huruf tersebut kepada tanda syaddah ataupun bertasydid. Saya ulang lagi sekali, cara bacaan yang tepat adalah barrafa'ahu. Cara bacaan yang kurang tepat adalah bal rafa'ahu, menyebutkan huruf lam dan tidak memasukkan huruf lam kepada huruf ra. Okay, saya ulang lagi sekali, bacaan yang tepat bagi idgham mutaqaribain adalah barrafa'ahu dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dan menjadikan huruf tersebut kepada bertasydid. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan hukum tajwid yang seterusnya, iaitu ikhfa hakiki. Maksud ikhfa hakiki ialah menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin antara bunyi izhar dan idgham berserta dengan dengung. Berikut merupakan huruf ikhfa hakiki, iaitu 15 huruf. Okey, saya akan bawa contoh ayat surah Al-Baqarah 266. Yang pertama, contoh huruf ikhfa hakiki ialah huruf ta. Ayatnya ialah min tahtiha. Dalam ayat tersebut terdapat huruf nun mati bertemu dengan ta. Jadi bacaannya ialah min tahtiha. Diregangkan bibir dan dibaca sepanjang 2 harakat. Huruf kedua iaitu huruf kaf. Ayatnya ialah min kullis samarat. Di dalam ayat tersebut terdapat huruf nun mati bertemu dengan kaf. Kaf merupakan huruf ikhfa hakiki. Jadi bacaannya ialah min kullis samarat. Diregangkan bibir dan dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Yang ketiga, huruf ikhfa hakiki bagi huruf dot. Dzurriyatun du'afa. Di dalam ayat tersebut terdapat tanwin bertemu dengan dot. Jadi bacaannya ialah dzurriyatun du'afa. Tanwin masukkan di dalam dot dan dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Ayat yang keempat, iksarun fi, iaitu tanwin bertemu dengan fa. Fa merupakan hukum ikhfa hakiki. Jadi bacaannya ialah iksarun fi.
ayat yang terakhir min thayyibat. Di dalam ayat tersebut terdapat huruf nun mati bertemu dengan ta. Ta merupakan huruf ifaki. Jadi bacaannya ialah min thayyibat. Anda semua dapat? Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nur Amalina binti Samsuri. Nombor matrik 4213000911. Okey. InsyaAllah saya akan terangkan tentang hukum izhar halqi. Okey. Apa itu izhar halqi? Kita boleh pandang pada dua sudut. Yang pertama adalah pada segi bahasa dan yang kedua adalah segi istilah. Okey, untuk daripada segi bahasa, izhar bermaksud terang atau nyata. Manakala daripada segi istilah pula, ialah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa gunah. Kalau kita tanpa gunah ni maksudnya tanpa dengung lah. Okey, huruf izhar ada 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Okey, saya ulang, ada 6 huruf. Yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua adalah huruf ha, yang ketiga adalah huruf ain, yang keempat adalah huruf ha, yang kelima ghin dan yang keenam adalah kha. Itu adalah 6 huruf dia, 6 huruf bagi hukum tajwid izhar halqi. Okey, cara bacanya pula adalah sekiranya nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf tersebut, maka hendaklah nun mati atau tanwin itu dibaca dengan nyata tanpa gunah, tanpa dengung. Okey? Okey, seterusnya saya akan bagi beberapa contoh ayat. Kita dah tahu huruf, kita dah tahu cara bacaan dan sekarang ni kita teruskan kepada beberapa contoh ayat. Okey, contoh ayat yang pertama adalah surah An-Nisa ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in anastum minhum rusyda. Fa in anastum. Dekat situ nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi kita perlu baca dengan jelas dan nyata. Okey, yang kedua adalah huruf ha. Contoh ha. Surah An-Nisa juga yang berbunyi mimma qalla minhu aw kasur. Mimma qalla minhu. Minhu. Ha bertemu dengan nun mati. Nun mati bertemu dengan ha. So kena baca dengan jelas. Yang seterusnya adalah ha. Ha. Okey. Iaitu bacaannya adalah asabaka min hasanah. Hasabaka min hasanah. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf ha. Okey, seterusnya huruf kha. Huruf kha ni surah An-Nisa ayat 25 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liman khasyiyal ghanata minkum khasyiya. Liman khasyiya. Nampak tak? Nun mati bertemu dengan kha. Seterusnya adalah huruf ain. Min. Okey, surah An-Nisa ayat 118 yang berbunyi min ibadika. Min ibadik. Nun mati bertemu dengan ain dan okey, untuk yang terakhir adalah ayatnya surah An-Nisa ayat 21 wa akhazna minkum misaqan ghaliza. Terdapat tanwin bertemu dengan ghin. Itu sahaja contoh-contoh ayat, sebenarnya banyak lagi. Dan itu sahaja daripada saya. Harap penjelasan saya jelaslah dan tidak mengelirukan mana-mana pihak lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Jannah binti Razman, memegang nombor matrik 4213000981. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan hukum mim sakinah. Apa itu mim sakinah? Mim sakinah ialah mim yang berbaris mati. Mim sakinah terdapat 3 hukum. Hukum yang pertama adalah mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris, ia dipanggil idgham syafawi. Hukum kedua pula adalah mim mati bertemu dengan huruf ba, ia dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Hukum ketiga pula adalah mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah melainkan mim dan ba, ia dipanggil sebagai izhar syafawi.
Mengenai 3 hukum mim sakinah yang saya jelaskan, saya akan fokuskan kepada 2 hukum mim mati iaitu idgham syafawi dan ikhfa syafawi. Kita masuk ke dalam tajuk idgham syafawi. Apa itu idgham syafawi? Idgham syafawi bermaksud memasukkan 2 huruf yang sama iaitu 2 huruf mim. Ia berlaku apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris di dalam 2 kalimah sahaja. Cara bacaannya adalah lafaz mim mati perlu dibaca dengan cara memasukkan ke dalam mim yang berbaris dan didengunkan dengan kadar 2 harakat. Contohnya adalah yang pertama, kita lihat surah Al-Baqarah ayat 267. Lakum minal ar. Saya ulang. Lakum minal ar. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 268. Ya'idukum maghfirah. Saya ulang. Ya'idukum maghfirah. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang kedua iaitu ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa bermaksud sembunyi atau samar-samar. Syafawi pula bermaksud bibir mulut. Ia berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbaris. Ia berlaku di dalam 2 kalimah sahaja. Cara bacaannya, kedua-dua bibir dirapatkan itibak beserta dengung dengan kadar 2 harakat. Sebagai contoh, kita lihat surah Al-Baqarah. Masih ayat yang sama iaitu ayat 267. Walastum bi'akhizihi. Saya ulang. Walastum bi'akhizihi. Contoh yang kedua, ayat 268. Wa ya'murukum bil fahsya. Saya ulang. Wa ya'murukum bil fahsya. Huruf mim itu kita hendaklah dibaca secara dengung dengan kadar 2 harakat. Sekian, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Balqis binti Syahid. Jadi pada hari ini saya akan teruskan pembentangan dengan hukum tajwid izhar syafawi. Jadi kita nampak kat sini izhar bermaksud jelas. Syafawi bermaksud bibir kerana makhraj huruf mim adalah keluar dari kedua bibir. Jadi macam mana kita nak kenal tanda izhar syafawi? Ada 2. Yang pertama, dalam Al-Quran nanti kita akan jumpa mim bertanda sukun. Dan yang kedua, 26 huruf selepasnya berbaris. Jadi di bawahnya adalah 26 huruf kecuali huruf ba dan juga huruf mim. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh ayat Al-Quran yang telah saya sediakan di sini. Ada 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi yang pertama, saya ingin kenalkan cara bacaan izhar syafawi adalah dengan menjelaskan mim sakinah tanpa dengar. Maksudnya kita kena bagi bunyi mim sakinah tu betul-betul jelas. Tak ada tiba-tiba ada dengan bunyi samar-samar. Jadi ini contoh yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 259 iaitu mim mati bertemu dengan lam. Jadi kat sini saya dah highlightkan. Qala kam labista. Qala kam labista. Jadi cara bacaan saya tadi, mim sakinah tu saya baca jelas. Saya tekap bibir saya nak bagi mim sakinah tu dapat dibaca dengan jelas. Qala kam labista. Faham? Jadi yang kedua surah Al-Baqarah ayat 265 iaitu mim sakinah bertemu dengan ya. Okay, dekat sini saya pun ada highlightkan. Fa in lam yusibha. Mim sakinah tu kita kena baca jelas. Kita tekapkan kedua bibir kita supaya dapat keluarkan huruf mim sakinah tu dengan betul. Fa in lam yusibha, mim mati bertemu dengan huruf ya yang berbaris. Okey. Contoh yang terakhir saya berikan adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 266 iaitu mim sakinah bertemu dengan huruf alif. Jadi di sini ayawaddu ahadukum an takuna lahu. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu. Jadi
ahadukum an, kita tak ada bunyi samar-samar ataupun bunyi dengung dalam bacaan ni. Jadi mim sakinah itu perlu dibaca jelas. Tekapkan dua bibir itu supaya dapat dibaca dengan jelas. Di sini kita dapat lihat mim berarti bertemu dengan huruf alif. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warina Sofia binti Syahrul Effendi, nombor matrik 4213003801. Saya akan sambung pembentangan hukum tajwid, tajuk idgham mutamasilain dan idgham mutajanisain pada akhirnya dalam surah Al-Baqarah. Idgham mutamasilain ialah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, yakni tempat keluarnya. Dal bertemu dal, nun bertemu nun, mim bertemu mim dan sebagainya. Hukumnya adalah wajib diidghamkan. Berikut adalah contoh idgham mutamasilain dalam surah Al-Baqarah. Contoh yang pertama pada ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijuhum minaz-zulumati. Mim bertemu dengan mim. Yukhrijunahum minan nuri. Ayat 257 sama. Mim bertemu dengan mim. Wa yukaffiru ankum min. Ayat 271. Mim bertemu dengan mim. Inna sina. Ayat 286. Nun bertemu dengan nun. Lakum minal ard. Ayat 267. Mim bertemu dengan mim. Wallahu ya'idukum maghfirah. Ayat 268. Mim bertemu dengan mim. In kuntum mu'minin. Pada ayat 278, mim bertemu dengan mim. Selesai untuk tajuk idgham mutamasilain, saya teruskan dengan tajuk idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama pada sifatnya, seperti ta dan ta, lam dan ra, serta zal dan za. Kita tengok contoh di sebelah. Antara contoh idgham mutajanisain yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad tabayyana. Terdapat huruf dal bertemu dengan ta. Seterusnya, wa in aradtum. Ayat 233 terdapat huruf dal bertemu dengan ta. Sekian, itu sahaja pembentangan saya mengenai hukum idgham mutamasilain dan mutajanisain dalam surah Al-Baqarah. Syukran.